Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim wa nu'azzimuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika shalihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma amin wa ba'. Tuan Nazir, tuan-tuan imam, barisan rezeki masjid, hadirin hadirat, mukminin mukminat, ibu-ibu bapa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah terlebih dahulu dan sepatutnya kita merafakkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik, hidayah, kekuatan untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Dan alhamdulillah, kali lagi pada waktu ini kita teruskan lagi dengan sesi tazkirah ringkas. Harap-harap jangan jemulah dalam bulan ni lah, harap banyak kan. Dalam bulan Ramadan ni lah yang banyak diambil kesempatan. Kalau nak balik rumah pun tak boleh makan. Kalau balik rumah buat apa? Tengok TV, tidur. Kalau buka TV, filem Hindustan, dia nari sana habis pahala kan. Jadi duduk di dalam masjid, niat i'tikaf, sandar tertidur pun dapat pahala. Alhamdulillah, banyak dan mudahnya untuk mendapat pahala. Cumanya terpulang kepada kita, saya nak pahala ke tak nak pahala. Ya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebab tu kita sebut tadi ni syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di antara ramai-ramai yang terpilih adalah kita. Sebab itulah kita sepatutnya selaku mukmin tadi ni perlu amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu tadi. Okey, kita balik. Dalam bulan yang penuh keberkatan ini, kita melihat bagaimana persepsi ataupun tanggapan umat Islam terhadap Ramadan itu sendiri. Ada orang yang seronok atas sebab masing-masing kenapa seronok. Ada orang yang sambut Ramadan tadi ni kerana ini adatnya. Bila adat tadi ni kita melihat bagaimana bila disebut sebagai adat, maka akan jadi kebiasaan yang dilakukan seperti mana tahun-tahun yang sebelum ini. Tetapi kalau kita faham betul-betul Ramadan ini merupakan bulan untuk nak proses, bukan bulan untuk adat. Dia proses ni dia tak sama. Bila nak proses, dia perlu ada bahan yang nak diproses. Bahan dia apa? Kalau tak tanya tengah-tengah hari ni dia mengantuk, dia kena tanya. Sebab tu kita tengok ini bulan untuk nak proses. Sebab itu kita melihat dalam bulan Ramadan ini, kalau kita faham betul-betul Allah Subhanahu wa taala nak proses kita. Nak proses manusia tadi, khususnya yang beragama Islam nanti, supaya bila keluar daripada Ramadan menjadi satu produk yang berkualiti. Sebab tu Allah sebut, kita pun selalu dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dah hafaz dah ayat ni. Cuma Allah nak sebut tadi ni, la'allakum tattaqun, itu hasil daripada proses yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Ada tak orang yang kerja kilang di sini? Tak ada. Pernah kerja kilang? Kilang nak buat apa? Kilang buat kicap.
Banyak sangat kau bahan. Apalah kita ambil kilang nak proses apa sekarang ni? Apa kita kata tin dalam nenas lah. Tin dalam nenas. Kan? Tin dalam nenas dalam tin. Tukar pula tu. Tin dalam nenas pula ni. Kan? Nenas dalam tin. Bahan dia tadi ni yang pertama mesti dia ada nenas. Masukkan nenas, proses, pump keluar nenas. Gagal ke berjaya proses tadi? Masuk nanas, keluar nanas juga. Gagal. Rosak di mana? Mungkin mesin ke rosak, tak tahulah kan. Tapi proses itu adalah gagal. Bila masuk nanas, melalui proses, keluarlah tadi ni tin yang dalam dia ada nanas, maka proses tadi adalah berjaya menjadi. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala nak proses kita. Sebab apa? Sebab sebelum ini dah 11 bulan kita bergelumang dengan dosa maksiat, kita lupa kepada Allah dan sebagainya. Allah nak proses balik supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi ni Allah paksa kita kena puasa. Sebab antara puasa tadi ni, antara bila puasa tadi ni, bila kita berlapar, maka sebab itulah bagaimana ulama kata bila disebut sebagai wasufidati syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Maka ulama kata ini ada sebagai kinayah ataupun majaz. Bila kita berpuasa tadi ni menyebabkan syaitan lemah. Sebab tipu daya syaitan adalah berdasarkan nafsu. Bila kita banyak makan, maka syaitan akan seronok. Tapi bila kita berlapar tadi ni, syaitan akan lemah tadi ni. Sebab tu tadi ni ada kata majaz kinayah sahaja. Okey. Sebab tu tadi ni bila kita lapar tadi, maka banyak faedahnya kepada kita. Balik kepada proses tadi ni. Nafsu manusia tadi ni, nafsulah yang menggerakkan manusia melakukan kemungkaran dan sebagainya. Sebab tu dalam bulan Ramadan nak proses dari Allah bagi kita supaya kita lapar. Bila dengan lapar tadi ni, maka minda kita akan terbuka, kita akan rasa sebagai segala-galanya dari kebaikan. Okey. Proses tadi ni lapar, maka kita akan mengurangkan makan. Bila kurangkan makan tadi ni, maka insya-Allah nafsu kita akan dapat dikawal. Bila kita dapat mengawal nafsu kita tadi, insya-Allah kita akan menjadi umat Islam yang terbaik dengan sebab makan. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, proses yang Allah nak jadikan kita ni sebagai satu proses yang cukup penting sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang ni tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita duk bacakan sekarang dan kita pun sekadar ni sedih dengan apa yang berlaku di Gaza, di Palestin. Tentera Al-Qassam ada berapa ramai? Tentera Al-Qassam, Brigade Al-Qassam. Tak tahu. Pemimpin dia siapa? Tak tahu. Disembunyikan tadi ni. Cumanya sahabat saya yang pernah pergi ke sana, yang pernah pergi merantau sampai ke Gaza, dia kata dia lebih kurang dalam 500 meter je kot, 500 meter lah rasanya antara sempadan itu. Maka dia bertemu dengan pejuang-pejuang Al-Qassam, orang yang menjaga sempadan. Maka dia tanya, bila dia bercakap tadi ni, maka yang menjadi tentera tadi ni antaranya adalah pensyarah universiti. Siang mereka mengajar, bersyarah. Pada waktu malam mereka menjaga sempadan tanpa dapat apa upah pun. Tak ada upah. Maka dia bertanya, syarat nak menjadi Brigade Al-Qassam ni, apa dia syarat dia? Apa syarat dia? Maka dia diberitahu syarat utama tadi ni, yang pertama adalah mesti sembahyang subuh secara berjemaah selama 6 bulan penuh. 6 bulan subuh berjemaah
Tak boleh miss. Miss satu hari, ulang balik. Allahu Akbar. Dengar syarat ni, kita boleh? Boleh tak boleh? Tua-tua tu tak apa, boleh tak? Tak, syarat dia 30 tahun ke bawah. Hak pencen tak apa, pencen tak ada kerja dah, mana surau je lah, masjid je lah. Tapi angkat senjata larat tak? Kuat lagi. 30 tahun ke bawah. Hafaz Al-Quran, hafaz matan arba'in, solat berjemaah. Syarat dia tadi nak jadi Bridget Al-Qasam. Sebab itu proses yang dilakukan di sana, yang diasaskan oleh kita kata ketua-ketua di sana, antara Al-Marhum Syekh Ahmad Yasin Al-Bagin tadi ni, bila proses ini yang bermula berpuluh tahun dahulu sampai sekarang, yang memiliki ketenteraan yang sebegini kuat, yang menyebabkan Israel yang berjuta di sana begitu takut dengan Bridget Al-Qasam ni. Cukup takut. Sebab apa? Sebab qimah, nilai yang ada pada tentera Bridget Al-Qasam ini begitu tinggi yang mereka tidak takut dan tidak gentar. Sebab tu Israel cukup takut. Sebab tu Israel hujankan mereka dengan peluru. Di Malaysia, khususnya sebab kita duduk di Malaysia, Israel hujankan kita dengan peluru tak? Dia tembak kita tak dengan peluru? Tak tembak. Dia tembak kita dengan apa? Gas. Ada ke dia tembak gas sampai sini? Ada? Tak dengar. McDonald, dia tembak kita dengan burger je. Pam, dia bagi burger beratur penuh. Beberapa tahun lepas, PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, sebelum ni kita lihat bagaimana Gaza juga diserang, Palestin diserang, maka PPIM bertanggungjawab menyeru umat Islam di Malaysia, kita boikot produk Israel, antaranya McDonald. Lancarkan kempen hari ini. Selang tak lama lepas tu, McDonald pun lancarkan kempen dia, kempen penurunan harga makanan. Turun harga makanan, berpusu-pusu beratur pergi beli. Bukan setakat tu, dia nak test power umat Islam. Bila beli saja makanan daripada McDonald, dia beri stiker untuk tampal di kereta. Selepas itu, boleh tengok ramainya kereta umat Islam yang ada stiker McDonald, rasa bangga. Sebab tu Israel kata tak payah. Tak payah hantar burger saja dah. Sebab tu dalam bulan Ramadan tadi ni, kita boleh makan, asalnya benda itu halal. Makan nasi, makan apa tengah hari apa semua kan halal. Tetapi sebab tadi ni Allah nak ajar kita, Allah bagi satu ketetapan, kamu kena puasa tahan. Maka dengan sebab perintah daripada Allah, walaupun makanan tu tadi halal, tetapi kita tinggalkan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya bila yang halal pun kita tinggal, apatah lagi yang haram, yang syubhah. Tapi tak sampai, proses tadi tak jadi. Sebab tu dalam bila nak jadi proses tadi ni, bila masuk nanas kita sebut tadi, ada produk yang akan keluar masuk dalam tin, dan ada juga yang akan keluar menjadi sisa, menjadi hampas. Agak-agak kita yang mana? Kita produk tadi ke, atau kita hampas buangan tadi? Sebab itulah kita tengok betapa sedihnya kita dengan apa yang berlaku kepada umat Islam sekarang. Tak ada, relax je, tak ada apa masalah. Proses yang cuba nak digarapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini,
Allahu Akbar, tak ada. Sebab itulah banyak kita melihat bagaimana surau dan masjid ambil kesempatan. Adakan di antara selangan, di antara solat tarawih tadi ni adanya tazkirah sedikit. Sebab apa? Kena paksa. Kalau tidak, tak mari tazkirah, tak duduk tazkirah. Cuba buat tazkirah pukul 4 pagi, ada tak orang tazkirah 4 pagi? Yang ada agak-agak siapa? Pentazkirah wajib ada dah. Tok Imam, Tok Siap, Tok Bilal. Tapi tazkirah malam tadi dah ada dah, tazkirah pukul 4 pagi. Ramai tengok tazkirah pukul 4 pagi tadi. Bola. Tazkirah terakhir bila? Pagi ni. Pukul 4 pagi ni tazkirah terakhir. Confirm. Pukul 3. Awal sikit. Confirm ramai. Kalau tak percaya, di rumah cerah malam ni, di kedai-kedai makan, mamak penuh tazkirah. Itulah kita. Cukup cantik. Dia mulakan mula bola sepak Piala Dunia pada malam nisfu Syakban, malam Jumaat, malam nisfu Syakban. Cukup cantik. Dia tutup bila? Sehari sebelum nuzulul Quran. Test power umat Islam. Hebat. Itulah kalau kita dengarkan. Itu nama-nama qimah, nilai kita. Betul, Allah nak supaya kita tadi ni bernilai. Maka terpulang kepada kita nak letak nilai kita tu macam mana. Hari ni memang tak ada botol air kan, sebab memang tak boleh minum ni. Okey. Yang tersebut kita buat contoh lah kan, mudah. Nak minum pun nak tunjuk je. Okey. Kan. Yang kita sebut dah lepas dah, rasanya sebut dah. Tak tahulah sebut tak sebut lagi kan. Ni. Yang kita sebut dah lepas. Nilai kita sama dengan botol ni je. Sama dengan botol ni. Dia dah bagi tahu ke belum sini? Ke tak ingat dah? Belum lagi? Ke tak ingat? Botol ni kalau dia botol kosong, kita masukkan air mineral water ni, berapa harga dia? RM1. Kalau kat pasar raya tak sampai 40-50 sen je. Okey. Kalau kita ingat apa yang kita nak masukkan, maka dia akan menentukan nilai, sama ada murah ataupun mahal ataupun tak bernilai langsung. Kalau kita masukkan dalam ni minyak wangi, buah minyak wangi, satu botol ni agak-agak berapa harga dia? 100, 200 300, 400, bernilai lebih minyak wangi. Kalau kita masukkan madu, pure punya madu, berapa tu harga? Madu tulang kita mungkin 100, 200. Kalau masuk air longkang, buang, tak pakai. Itulah nilai kita sekarang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala nak proses kita. Nak jadi macam mana? Air mineral ke, air longkang ke, air minyak wangi ke, madu ke atau sebagainya. Nilai kita tadi ni sebelum kita keluar daripada bulan Ramadan. Nilai kita.
Kalau nilai yang dapat seperti mana Bridget Al-Qasam tadi ni, nilai mereka cukup tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan bila mereka takut kepada Allah, maka musuh takut dan gerun kepada mereka. Tapi kita sekarang ni, adakah musuh takut dengan kita? Tak ada. Allahu Akbar. Batu tadi ni kita lihat bagaimana proses satu perkara yang cukup penting dalam nak mentarbiah kita umat Islam sekarang yang begitu lalai. Sebab itulah tadi ni kita melihat Allah Subhanahu wa taala, selama mana kita masih lagi hidup, maka kita akan terus menerus dalam proses ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti mana? Ada seperti mana kita penuhkan dengan air longkang? Sebab tu baru dalam Jumaat baru ni saya ada tazkirah Ramadan di Masjid An-Nuwirah Damai. Selepas mayang Isya, entahlah mungkin malam tu je kot, tuan pengerusi dia baru nak bercakap, pegang mikrofon tu bercakap, getar bukan takut, tapi getar sebab marah sangat. Kenapa marah? Sebab di kawasan sekitar dia betapa adanya remaja-remaja Islam yang melakukan maksiat secara terang-terang dalam bulan Ramadan di khalayak ramai. Marah dia sangat, tak. Itu. Sebab tu yang kita takut, yang kita semua tahu, bila Nabi naik ke mimbar, 3 kali langkah, 3 kali amin. Antaranya yang Nabi sebut, celakalah kepada orang yang mendapati Ramadan, tetapi bila keluar daripada Ramadan Allah tak ampunkan dosa dia. Na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, proses satu perkara yang cukup penting. Sebab tu tadi ni kita dikuatkan dengan sembahyang. Kita sembahyang sebab sembahyang ni penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu satu perkara yang cukup penting, sebab tu diambil kesempatan untuk diberikan sedikit ilmu supaya ada kesedaran. Maka combinekan tadi ni, maka insya-Allah dapat melahirkan generasi umat Islam yang lebih memahami Islam, kukuh keimanan mereka tadi ni melalui proses Ramadhaniah ini. Dan biasalah bila satu produk dia tentu akan ada expired date dia. Ada tak expired? Ada tak expired? Setiap produk yang keluarkan mesti ada expired dia. Maka expired kita ni Allah dah tahu dah bila expired kita, selama mana boleh bertahan? Boleh tahan lama mana kita ni? 11 bulan je. Sebab tu masuk bulan yang ke-12 tahun depan datang balik Ramadan. Supaya apa? Nak perbaharui balik produk tadi daripada lemah menjadi kuat semula. Sebab tu kita faham, dan kita kena faham, jangan kita anggap Ramadan ini sebagai kebiasaan, tetapi kita anggap Ramadan ini sebagai tempat nak proses kita tadi ni supaya kembali rapat semula dengan Allah Subhanahu wa taala, rapat semula dengan Al-Quranul Karim terutamanya, supaya kita faham. Sebab kalau kita baca alhamdulillah bagus, tapi kena ambil satu langkah lagi, kita kena faham isi kandungan Al-Quran. Sebab itu antara syarat yang diletakkan kepada Bridget Al-Qasam tadi, selain daripada kamu menghafaz Al-Quran, kamu mesti belajar tafsir Al-Quran. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, kemuliaan ada bersama mereka. Berapa banyak gambar-gambar yang dipostkan, kita melihat bagaimana senyumnya mereka tadi apabila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tunjuk dah muka mereka senyum. Kita pun tengok, Allahu Akbar, gambar begini, menitis air mata kita bila tentera yang sebegini meninggal dunia, mulut yang mengukirkan senyuman. Kita confirm tak? Kita ni kalau mati confirm tak senyum macam tu? Sebab itulah tadi kita ambil kesempatan Ramadan yang ada ini untuk kita perbaiki diri kita.
Kalau sebelum ni susah nak datang solat berjemaah, Ramadan dah ada mula, teruskan proses ini. Kalau sebelum ni susah nak baca Quran, teruskan baca Quran. Kalau sebelum ni susah nak bersedekah, sedekahlah sekarang. Kita simpan harta banyak-banyak, dia akan menjadi habuan siapa? Habuan orang rumah kita aja. Tak pasal-pasal orang rumah kita jadi JKR. Kita meninggal, tinggalkan harta yang banyak, isteri kita jadi JKR. Tahu JKR? Janda kaya raya. Kan? Janda kaya raya. Padan muka kita. Kita duduk dalam kubur, dia pun kahwin lain. Tinggal kena tinggalkan, bukan tak tinggalkan, cuma tinggal banyak tadi. Sedekah itulah sebenarnya harta kita. Jadi kalau dah biasa sedekahkan. Ini tak, kadang-kadang tabung, lalu dulu buat tidur, lepas tu buat lupa pula, tinggal duit. Ada pasien baru pula, bila tabung lalu, senyum je kat tabung. Kenapa senyum? Senyum itu sedekah. Sian. Senyum itu sedekah. Habis macam tu. Jadi sebab tu tadi ni, proses supaya jadi proses dalam bulan Ramadan ini, moga-moga proses yang berjaya menjadikan kita produk yang berkualiti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, cukuplah sekadar tu rasanya. Kalau bagi yang ilmu banyak-banyak pun sangat, dia pandai sangat kan, lebih pula jadi susah. Jadi sekadar ini saja. Moga-moga apa yang kita ada bersama pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh nak ingat sikit pun, ingatlah banyak-banyak yang disebutkan tadi, ya. Kalau tak boleh ingat sikit, ingat banyak. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Allah terima ibadah saya, Allah terima ibadah tuan-tuan semua. Allah berikan kita kepada kekuatan untuk terus menjadi mukmin muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا واتبعه، وأرنا الباطل باطلا. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون فاتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر الكافرين والنفاق المنافقين والظلم والظالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بأهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. اللهم عليك بالظالمين، وعليك بالمنافقين، وعليك بالكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم برد شملهم، وفرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وسل عن كبار من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين المستضعفين في كل مكان في كل زمان. اللهم انصر في غزة وفلسطين. اللهم انصر في سوريا. اللهم انصر في مصر. اللهم انصر في العراق. اللهم انصر في ميانمار. اللهم انصر في جميع تايلاند. اللهم انصر في كل مكان يا رب العالمين يا قوي عزيز. وصلى الله وسلم على آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر.